Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kanta 744 dimulakan dengan rangkuman berita-berita utama hari ini. Kita ikuti perinciannya dalam segmen Esensi. Pemberian sumbangan tunai rahmah STR bawah kerajaan perpaduan adalah yang terbesar dalam sejarah. Ini berbanding kesemua siri bantuan seumpamanya yang diberi kerajaan terdahulu. Bayaran fasa ketiga STR sebelum Hari Raya Aidiladha akan melibatkan 8.4 juta penerima dengan peruntukan 2.14 bilion ringgit. Perdana Menteri dijangka mengumumkan beberapa perkara berhubung hal semasa ekonomi negara esok. Ini termasuk langkah tangani kejatuhan ringgit. Perkara itu dimaklumkan Timbalan Menteri Kewangan Datuk Seri Ahmad Maslan. Ringgit berkemungkinan kekal pada paras semasa berbanding dolar Amerika Syarikat. Ketua Ekonomi dan Kewangan Sosial Bank Muamalat Malaysia Berhad menjangkakan mata wang tempatan itu berlegar sekitar RM4.60 hingga RM4.61. Ini berikutan tindakan dasar monetary akan terus jadi tumpuan dengan beberapa pegawai Rizab Persekutuan Amerika berkongsi pendapat mereka berhubung isu itu dengan orang ramai. Koperasi Tentera Umum beri dividen 7% kepada 156,000 anggotanya bagi tahun kewangan 2022. Ia lebih tinggi berbanding 5% tahun sebelumnya. Jumlah keseluruhan bayaran dividen RM130.4 juta. Pembayaran akan dibuat sebelum Hari Raya Aidiladha. Sehingga Khamis lalu, 177,858 individu mencarung bawah skim keselamatan sosial suri rumah SKSSR per keso. RM254,000 faedah telah dibayar kepada suri rumah berinsurans dan keluarga sejak program bermula 1 Disember tahun lepas. Peruntukan tambahan RM500 juta disedia Kerajaan Persekutuan untuk atasi masalah air bersih di Kelantan. Sebelum ini, RM1 bilion sudah disedia kepada negeri berkenaan untuk tujuan yang sama. Dalam lawatannya ke Kelantan hari ini, Perdana Menteri turut umumkan penangguhan bayaran balik pinjaman kepada pembeli rumah pangsapuri kaki tangan awam di Lembah Sirih yang terbengkalai. Turut dilulus peruntukan 7.76 juta untuk siapkan Masjid At-Taqwa Mukim Alor Pasir Tumpat. Dan ini pula berhubung cadangan menjadikan tanah milik Kementerian Pertahanan MINDEF di Skudai sebagai lokasi pembinaan Hospital Sultanah Aminah II. Menurut Menteri Kesihatan, keputusan mengenainya dijangka diketahui 2 atau 3 bulan lagi. Perbincangan antara dua kementerian itu lancar dan MINDEF ambil maklum keperluan pembinaan hospital berkenaan. Kejohanan berbasikal trek Asia ACC 2023 jaguh negara. Dato' Azizul Hasni Awang membuktikan status terbaik Asia selepas memenangi emas acara Keirin mengenepikan saingan sengit pelumba dari Jepun Shinji Nakano. Beliau melintasi garisan penamat berkelebihan 0.097 saat di depan Nakano. Sementara seorang lagi pelumba negara, Muhammad Shah Firdaus Shahrom, memenangi gangsa ketinggalan 0.122 saat. Ini pingat emas kedua diraih Dato' Azizul Hasni dalam ACC musim ini selepas merampas kembali gelaran Raja Pecut Asia menewaskan seorang lagi wakil Jepun Jumaat lalu. Penjawat awam terutama Badan Penguatkuasa harus beri tumpuan kepada isu ketirisan melibatkan barangan bersubsidi. Tegas Perdana Menteri ini bagi memastikan manfaat subsidi hanya dinikmati golongan yang benar-benar layak. MARA memandang serius laporan ketirisan urus tadbir institusi tersebut melalui surat layang yang tular di aplikasi Telegram semalam. Surat layang itu memohon pengerusi MARA, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Disuki, menjalankan siasatan khusus ke atas pengurusan MARA melalui sektor keusahawanan. Walaupun ia hanya surat layang, pihak MARA akan perhalusi dan tidak ambil mudah demi menjaga nama baik MARA. Seorang lagi mangsa kemalangan LPT-2 di Kemaman Terengganu semalam meninggal dunia pagi tadi. Raudatul Khairah Muhammad Rizwan 3 tahun disahkan meninggal dunia di Hospital Tengku Ampuan Afzan, Kuantan. Manakala seorang lagi anak lelaki Muhammad Uwais Wafiuddin 8 tahun sedang dirawat di hospital sama. Ketiga-tiga jenazah dikebumikan di tanah perkuburan Islam Perkarangan Surau Al-Ikhwan petang tadi.
Sindiket membekal warga asing bagi perkhidmatan seks tumpas. Ia hasil operasi Jabatan Imigresen di 5 lokasi berasingan sekitar Ceras dan Kepong, Selangor, Khamis lalu. 72 warga asing termasuk 64 wanita ditahan. Seorang wanita berusia 32 tahun ditahan dipercayai memuat naik kandungan berbaur penghinaan terhadap Yang di-Pertuan Agong di media sosial berhubung penganugerahan pingat kepada Tan Sri Lim Kit Siang. Suspek ditahan di Ibu Pejabat Polis Daerah Seberang Perai Utara 13 Jun lalu. Bahan bukti termasuk komputer riba, telefon bimbit dan kad SIM dirampas untuk siasatan lanjut. Jangan sebar sentimen atau bahan yang sentuh sensitiviti kaum, agama dan institusi beraja 3R. Itu peringatan Menteri Komunikasi dan Digital menjelang pilihan raya negeri. Tindakan tegas akan dikenakan terhadap mana-mana pihak tanpa mengira kumpulan yang dikesan sebar sentimen 3R. Seorang doktor rugi RM100,000 selepas terpedaya sindiket Macau Scam. Ketua Polis Pahang menyatakan mangsa terima panggilan daripada 2 suspek saling berkait, masing-masing menyamar sebagai pegawai LHDN dan polis. Mangsa didakwa terlibat kes penggubahan wang haram dan akan disenarai hitam kerana berada dalam rekod dikehendaki polis. Gara-gara panik, mangsa ikut arahan untuk buka akaun bank baharu dan masukkan wang RM100,000 ke dalamnya dan berkongsi maklumat itu kepada suspek. Dakwaan bahawa pakaian seragam jururawat ketat tidak benar. Menteri Kesihatan berkata ia mematuhi etika berpakaian penjawat awam yang ditetapkan. Dr. Zaliha mahu isu itu tidak terus diperbesar. Fokus harus tertumpu kepada usaha tingkatkan tahap perkhidmatan kesihatan negara. KKM akan perhalusi cadangan membenarkan pesakit kanser beli susu formula khas di hospital dengan harga lebih rendah berbanding pasaran. Penelitian ambil kira kesesuaian susu formula itu untuk pesakit berkenaan. Cadangan mengenainya dikemuka Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup semalam bertujuan ringankan beban pesakit kanser untuk dapatkan susu formula khas berkenaan. Ini memandangkan harganya mahal kerana diimport selain ia bukan barang kawalan. Majlis Perasmian Bazar Gawai 2023 sedang berlangsung di Kuching ketika ini. Terus bersama Eric Christopher untuk perinciannya. Silakan Eric. Terima kasih Diana Wai di studio. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Walaupun terpaksa mengharungi cuaca yang agak panas sejak kebelakangan ini, namun penganjuran program Bazar Gawai Sarawak 2023 yang bermula sejak 16 Jun hingga 25 Jun ini berlangsung dengan lancarnya dan menjadi tumpuan orang ramai khususnya warga di Kuching ini. Dan antara perkara menarik di Bazar Gawai 2023 yang kini berlangsung di Karangan Majlis Perbandaran Kuching Selatan MBKS tahun ini adalah penyertaan sebanyak 200 buah gerai jualan yang menyediakan lebih 100 jenis makanan serta minuman selain produk-produk tempatan seperti kraftangan dan sebagainya. Dan program ini juga menyajikan persembahan daripada artis-artis popular Dayak, persembahan tradisional kaum Dayak, aktiviti senam aerobik, pertandingan Sarawak Got Talent Show, Gawai Idol 2023, Sukan Rakyat serta Pekit Kumang dan Keling. Dan untuk makluman, program Bazar Gawai Sarawak 2023 ini merupakan satu daripada 3 acara utama yang dianjurkan bersempena dengan sambutan perayaan Hari Gawai 2023 di peringkat negeri Sarawak. Selain majlis makan malam rumah terbuka Gawai yang dihadiri oleh Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim baru-baru ini dan juga perarakan Niti Daun 2023 yang telah berlangsung di Kuching petang semalam. Dan sebentar lagi Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Douglas Ugah Embas dijangka akan menyempurnakan majlis pelancaran Bazar Gawai Sarawak 2023. Dan oleh itu kepada orang ramai yang masih belum lagi berkesempatan untuk menghadiri program ini, silalah datang beramai-ramai untuk mengikuti program yang agak unik ini. Jadi itu sahaja laporan daripada saya, Eric Christopher. Kembali kepada Dia Nawai di studio. Salam segulai sejalai. Terima kasih Eric.
64 acara pelancongan dirancang sepanjang tahun ini bagi mempromosi dan merancakkan sambutan Tahun Melawat Melaka 2024. 13 daripada 64 acara itu menjadi program utama dan memberi impak tinggi kepada sektor pelancongan serta ekonomi negeri. Pelancongan sukan antara subsektor yang diberi fokus. Sukan tradisional seperti perahu naga akan diketengahkan. Ini bagi menarik kehadiran pelancong terutama dari luar negara. Program Jualan Rahmah Aidiladha, inisiatif dilaksanakan KPDN Perlis sepenuh Hari Raya Aidiladha tidak lama lagi. Ia menawarkan jualan 16 barangan keperluan harian dengan diskaun sekurang-kurangnya 10%. Program bermula mulai semalam hingga 28 Jun ini di ketiga-tiga kawasan Parlimen Perlis. Sektor pengeluaran makanan mampu beri pulangan lumayan kerana dapat permintaan tinggi. Untuk itu, Ahli Angkatan Korporasi Kebangsaan Malaysia Angkasa disaran memanfaatkan sepenuhnya kelebihan tersebut. Penglibatan dalam industri itu juga akan bantu negara kurangkan import bahan makanan. 1.6 bilion ringgit disalur kepada 72,000 pelanggan melalui pembiayaan perniagaan mikro kecil dan sederhana BSN sejak tahun 2020. Inisiatif itu telah bantu dan buka 6,836 peluang pekerjaan. BSN beri pembiayaan tertinggi iaitu 40.2%. MARA sasar sediakan 20,000 peluang penajaan pinjaman pelajaran mengikut peringkat pengajian bagi semester baharu bermula bulan depan. Kemudahan pinjaman untuk beri peluang golongan B40 sambung pengajian di institusi pendidikan MARA, IPTA atau IPTS. Ia bagi memenuhi keperluan industri dan pasaran pelbagai sektor pekerjaan. Urusan perniagaan di peringkat pihak berkuasa tempatan sedang ditambah baik KPKT. Ia bagi memudah cara dan memendekkan tempoh masa kelulusan pelan pemajuan terutama kebenaran merancang. Pelaksanaan inisiatif itu mengambil kira impak positifnya kepada pelaburan dan perkembangan ekonomi. Expo Kayu Malaysia 2023 berupaya tarik lebih banyak pelaburan industri perkayuan. Menteri Perdagangan dan Komoditi optimis ia platform terbaik kerana menggabungkan pengilang, pengimport dan pengeksport di bawah satu bumbung. Expo melibatkan 120 pempamer dari 11 negara berlangsung hari ini hingga Selasa. Kira-kira 100 maut dalam tempoh 3 hari lalu akibat cuaca panas di India. Kebanyakan kematian yang didapur berlaku di kawasan utara di Uttar Pradesh. Berlaku kepadatan tinggi di hospital daerah dan orang ramai terpaksa mendukung pesakit ke ward kecemasan. Suhu dicatatkan mencecah 40 hingga 44 darjah Celsius. Sebuah feri membawa 65 penumpang terbakar di luar wilayah Bohol, Filipina. Feri Esperanza Star dilaporkan terbakar sekitar 4.30 pagi waktu tempatan di perairan Pulau Panglao. Tiada kemalangan jiwa dilapor dan punca kejadian sedang disiasat. Sekurang-kurangnya 11 maut di Rio Grande do Sul, selatan Brazil selepas taufan tropika melanda wilayah itu sejak Jumaat lalu. Usaha pencarian menggunakan helikopter diteruskan bagi mengesan 20 lagi mangsa yang hilang. Gubernur Rio Grande do Sul, Eduardo Leite berkata kawasan paling teruk terjejas ialah Pekan Kara dengan lebih 8,000 penduduk. Rusia dan Ukraine dakwa telah lancar lebih banyak serangan ke atas satu dengan lain. Rusia mendakwa telah menggunakan senjata berketepatan tinggi menyerang pusat latihan tentera Ukraine dan menangkis pelbagai serangan daripada tentera Ukraine. Sementara itu, Ukraine bertempur melawan tentera Rusia sebanyak 22 kali dalam tempoh 24 jam lalu dan melakukan 9 serangan ke atas tentera Rusia. Kira-kira 700 aktivis keamanan berkumpul di Brandenburg, Jerman, gesa NATO henti krisis Rusia-Ukraine dengan menentang pelaksanaan latihan udara terbesar Air Defender 23. Mereka mahu perbincangan dan pengurangan senjata bukan latihan ketenteraan yang meningkatkan risiko tidak perlu. Latihan bermula Isnin di ruang udara Jerman itu libatkan 10,000 tentera dan 250 pesawat tempur dari 25 negara. Perjanjian genjatan senjata baharu selama 72 jam ditandatangani tentera Sudan dan kumpulan separa tentera Rapid Support Forces RSF berkuat kuasa pada 6 pagi waktu tempatan. Pihak terbabit akan mengelak daripada menggunakan pesawat perang dan drone, serangan artileri dan sebarang aktiviti bekalan ketenteraan termasuk memudahkan usaha bantuan kemanusiaan.
Setiausaha Amerika Syarikat Anthony Blinken tiba di Beijing bagi mengadakan perbincangan dengan pegawai kanan China. Ia bagi pulihkan semula hubungan kedua-dua negara. Kerajaan Biden mengambil masa hampir 6 bulan untuk menjadualkan semula lawatan ini yang sepatutnya berlangsung Februari lalu. Kanta 744 berakhir di sini, menyusul selepas ini berita perdana bersama Andy Reza dan Farhatul Aisyati untuk paparan lebih komprehensif. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.